Halo, Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana untuk first time ataupun first kali apa yang perlu kita buat sekiranya dapat reversal date. Okay. So, first kali yang kita buat bila dah dapat reversal date adalah plotkan di atas chart. Okay, buat satu garisan yang vertical. Okay, satu garisan yang vertical, plotkan. Yang belum jadi, plotkan. Yang dah jadi pun plotkan ke belakang. Okay. Plotkan ke belakang, kemudian plotkan high low high low high low by right. Cycle punya ataupun reversal date punya rule adalah high low high low high low. Maknanya kita plotkan daripada setiap garisan ni, daripada high ke low, low ke high, high ke low, low ke high. Okay, so daripada biru ke biru ni by right dia akan ada apa, sentiasa akan connected lah. Okay, sentiasa akan ada connected. Okay, ni ada satu dekat sini. Okay, dia akan ada sentiasa connected. Yang mana daripada biru sekiranya daripada bawah ni low, next reversal kena high. Okay, next reversal ada high. Kecuali sekiranya ada yang merah ni, iaitu inversion. Okay, bila inversion ni dia akan kacau lah kita punya cycle high low tu by right. By right ini adalah daripada biru dia ke high, high ke low. Okay, sekarang ni ada inversion, kita kena label dia ataupun kita kena sambungkan dia lah daripada low ke high. So daripada high inversion ni dia akan sampai ke next reversal date iaitu 11 Disember lah dekat sini. Ini mungkin ada sedikit berbeza sebab ni saya version yang saya dah fine tune untuk saya punya klien lah. Okay, saya punya klien saya siap bagi target price lah dekat sini. Okay. So, by right kita punya next ke sekiranya price turun sehingga 3573, by right selepas tu dia akan naik lah. Naik tu dia akan naik. Kalau tak ada price ataupun tak ada Gann fan kat sini saya menggunakan Gann fan untuk tentukan price. Okay, saya delete dulu lah. Okay, macam mana nak gunakan Gann fan untuk proper scaling ni, boleh cuba refer dekat description video ni lah kalau nak cara untuk lukis Gann fan untuk proper scaling lah. Okay, so by right kita tak tahu dia akan ke mana sebab kita tak ada Gann fan, kita tak ada vertical horizontal, bukan vertical horizontal, diagonal support resistance iaitu fan tu lah. Ataupun kat sini kita based on market punya cycle ni lah. Okay, kita tahu kat sini daripada low akan ke high. Maksudnya market akan turun sampailah 11 Disember. 11 Disember ni hari Monday, Isnin. Okey, hari Isnin ni ada kemungkinan dia akan jadi sehari awal iaitu hari Jumaat hari Jumaat iaitu 8 hari bulan iaitu esok. Sekarang ni 7 hari bulan. Okey, Thursday, esok Jumaat. Okey, so kemungkinan dia akan turun ke sini. Okey, kenapa saya suruh saya minta label Saya minta label. Okey, cara label ni pun kita boleh tahu kebarangkalian ataupun kemungkinan price tu akan sampai mana. Okey, katalah sekarang ni tak ada. Alright. So, sekarang ni okey, tak ada Alright. So, sekiranya kita tak label, kita tak tahulah price ni nak sampai mana. Okey, kalau kita labelkan, okey, cara label ni adalah touch sebanyak mana yang boleh. Okey, daripada high ke low ni touch sebanyak mana. Okey, sebagai contoh okey, ini banyak touch, kena tak kena banyak touch Okey, sini banyak touch. Ada dia, kalau boleh dia nak kenakan dia punya high dengan low tu banyak touch dia ada macam high low ataupun open close ni. Okey, dia kena dekat high, ni kena dekat dia punya close, ni kena dekat dia punya close. Okey, so kita ajar sikit. So kita dapatlah anggaran kat sini 3573. Okey, penurunan kemungkinan 3573. Okey, ini kalau tak ada
Ganfeng ataupun sebarang technical indication yang lain lah, based on cycle semata-mata. Okay, cycle ni sebenarnya untuk tunjukkan direction. Sebab itulah kena label, kena label. Saya yang dah bertahun-tahun gunakan cycle ni pun saya masih melabelkan. Jangan sombong. Okay, jangan sombong, labelkan. Alright, tak ada dosanya kita melabelkan. Saya masih melabel sampai sekarang, walaupun dah bertahun-tahun saya menggunakan cycle ni. Okay. Alright, so daripada situ kita akan tahu behavior cycle ni macam mana. Alright, so satu lagi, yang kedua, kita nak tengok behavior cycle ni. Okay, behavior cycle ni dia sekiranya kita labelkan, kita connectkan daripada setiap each reversal date ni, okay, dia akan ada satu reaction di tengah-tengah ni. Okay, di tengah-tengah ni dia akan ada satu counter movement yang maksudnya kalau daripada low ke high ni, maksudnya market tengah menaik. Okay, market tengah menaik, di tengah-tengah tu dia akan ada counter trend. Okay, maksudnya jika ada tengah menaik tu, tiba-tiba dia akan turun. Dia akan turun di tengah-tengah ni, dia tiba dia akan turun, lepas tu dia naik balik. Okay, dia possible jadi macam tu, sama ada dia counter movement ataupun dia move dengan laju pada arah trend tersebut. Sebagai contoh yang baru terjadi ini, di tengah-tengah ni dia laju. Okay, bila sampai, okay, kita estimate daripada 1 Disember hingga 11 Disember. Okay, tengah-tengah tu bila? Tengah-tengah tu adalah 6 Disember. 6 Disember tu dia akan turun laju. Okay, satu possible dia turun laju ataupun kemungkinan dia akan move menaik dan turun balik. Okay, itu dia punya cycle behavior. Okay, cuba dulu label daripada sekarang ni sampai ke belakang. Kalau ada reversal date tu, okay, kita akan nampak dia punya behavior tu, di tengah-tengah tu akan ada something. Alright, dia akan ada something kan, tengah-tengah ni kan. Okay, ni ada kenaikan, dia turun dulu, sebab sebelum dia naik tu dia turun dulu baru dia naik. Okay, dia berlaku di tengah-tengah. Baik, tengah-tengah ada merah ni. Ini pun sama, tengah-tengah. Dia turun, naik, dia turun balik. Ini pun sama. Dia naik kan, tengah-tengah ni ada satu merah ni, turun, dia naik balik. Okay, alright, itu adalah dia punya cycle logik lah. Okay, yang ketiga, kemungkinan cycle ni akan ada satu ataupun dua hari error lah. Maksudnya kat sini dia boleh jadi ngam-ngam kat situ dia high, ngam-ngam kat situ dia low, ataupun dia ada satu hari sebelum dia high. Okay, sebagai contoh kat sini saya jangkakan 7 November low dan 17 November high. Okay, tapi dia berlaku high tu sehari sebelum, iaitu 16 November. Ini juga possible jadi. Okay. So same goes to here lah. Ada kemungkinan 11 ataupun kemungkinan 8 tu lah. 8, kalau 8 dia dia dah sampai dia punya price. Okay, sekarang ni dah sampai target price yang pertama, yang kedua lah. 3, 6, 7, 4, ada kemungkinan dia akan naik lah. Hari ni atau malam ni ataupun esok. Malam ni lah, hari tu malam ni. Malam ni tu dah kira T+1 untuk FCPO, market esok lah. Okay. So, gitulah macam mana untuk first sekali apa yang perlu dibuat lepas dapat reversal date. Right. Okay, so sekarang ni saya pasang balik Sekarang ni saya pasang balik semua apa yang telah saya buat ni, iaitu Ganfeng dan sebagainya lah. Okay, sekiranya ada Ganfeng ni, okay, ini cara saya ini cara saya analisis. Saya menggunakan Gan, saya menggunakan support dan resistance lah. Support dan resistance biasa je ni, tak ada benda fancy lah. Kadang-kadang guna Elliott Wave just untuk confirmation macam tu je lah. Okay, so sekarang ni saya ada 3 price target, iaitu 3786, 3674, 3573. Okey, kenapa 3786 ni masih saya jadikan sebagai rujukan ataupun sebagai price target, walaupun dia ada market movement ni dah lebih bawah daripada 3786. Okey, sekarang ni adalah tengah-tengah adalah tengah-tengah. Ada kemungkinan lagi untuk market ni belum habis lagi tau. Candlestick ni belum habis lagi. Sekarang ni dia dah sampai dekat support, diagonal support untuk Ganfeng ni. Ada kemungkinan dia hijau kat sini dia hijau, dia naik dan dia akan turun balik sentuh 3786,
baru dia naik balik. Itu pun possible juga. Okay, dia akan movement dia macam ni lah. Dia akan ada satu candlestick yang warna hijau kat sini. Okay, candlestick warna hijau kat sini. Okay, sini hijau, dia naik kan. Okay, lepas tu dia ada satu lagi, dia akan ada penurunan macam ni. Dia dah naik, dia turun balik, ataupun hijau ataupun whatever colour lah. Tapi pada 11 hari bulan ni nanti dia akan ada, dia punya low tu akan dekat sini 3786 ni. Dia akan dekat 3786 ni. Okey, kemudian barulah dia naik. Barulah movement ke atas. Itulah, itu cycle logik lah. Walaupun sekarang ni kita nampak dia punya low tu macam 2 hari sebelum kan. Okey, possible juga 2 hari sebelum, tapi dia punya logik tu kat sini nak bagi tahu walaupun market tu lebih low, kita anggap yang high ke low tu tak semestinya betul-betul low. Dia asalkan dia lebih rendah daripada previous reversal date, itu pun dah dikira high low. Okey, sebagai contoh ni. Okey, low ke high. Saya tak ambil ini sebagai high sebab ini adalah psychologic, iaitu di tengah-tengah dia. Saya tahu yang ini ada di tengah-tengah dia, dia akan ada something happen, iaitu naik turun balik, dia naik balik. Itu kalau market sideways biasanya akan jadi macam tu. Kita akan confuse lah dengan market sideways ni. Okey, kalau trending tak ada masalah lah biasanya. Okey, so itu kebarangkalian yang pertama lah. Kebarangkalian yang kedua, okey, sekarang kita tahu ada kemungkinan lah. Dia dah mula sideways ni kan, ada kemungkinan dia akan sangkut kat sini, dia sideways. Lepas tu sampai 3674 ni dia naik. Okey, ataupun kat sini dia sambung turun lah, dia sambung turun sampai 3573 dia naik. Okey. So itu saya punya analisis untuk hari ni lah, untuk klien-klien saya. Itulah yang apa yang saya beritahu, iaitu ada kemungkinan dia akan turun 3573 area sini lah dia akan turun 3573. Bila dia sampai 3573 ni dah, kalau sell cukup TP je sampai situ, ada kemungkinan dia akan reverse dan naik. Okey, itu kalau dia turun lah. Okey, kemungkinan kedua dia akan ada sideways lah dekat 3674. Okey, kalau dia sideways kat 3674 tu, kat area sini lah, ada kemungkinan. Ataupun dia naik atas sikit. 3674 tu maksudnya dekat sini lah, area sini je. Area sini. Di sini. Lepas tu kalau dia naik pun mungkin sideways kat sini. Kalau dia naik sampai 37 pun dia akan turun balik 37. Area 3720 juga. Asalkan dia dah touch. Sekarang ni dah touch, dia dah touch dekat 3674 ni. Ada kemungkinan ada fenomena yang dinamakan price ahead of time. Price ahead of time tu maksudnya bila dia dah sampai 3674 tu, sebelum due date tu, maknanya dia akan sideways. Dia dah sampai, price dah sampai, tapi time belum due lagi. Dia belum sampai 11 ataupun 8. 8 adalah satu hari sebelum lah, satu hari trading day sebelum lah. Due tu belum lagi. Okay, maksudnya dia kena tunggu 3674, dia tunggu dah due date je, baru dia akan ada momentum ke atas kenaikan. Macam tu. Okay. Itu pun kemungkinan juga. So ada kemungkinan juga dia akan sideways kat sini, ataupun dia akan ada sideways kat sini lah. Dia akan main kat sini sideways dia. Antara 3670 hingga 3715 ni, dia main-main sini. Bila dah due 3674 ni dia akan naik. Dia akan datang tanda kenaikan lah. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi yang saya cakap tu lah, yang first tadi tu, dia ada kemungkinan dia naik, dia turun balik ke 3786 tu, dan baru dia ada kenaikan 3786. 3786 ni kat area sini lah. Area sini dia naik 3786 dia naik balik. Okay. Ini semua benda ni dia tally dengan saya punya level support dengan resistance zone ni. Tak kisahlah korang nak panggil support resistance, compression ke apa ke, tak kisah. Itu adalah bendanya, support dan resistance. Semua dalam trading ni, buy kat support, sell kat resistance. Itu je. Tak ada benda-benda yang fancy-fancy sangat lah. Itu saja. Untuk cycle,
Untuk cycle pula, high ke low adalah trend menurun. Bila trend menurun ni, fokus kita adalah sell sampailah next reversal date. Contoh 8 ataupun 11 Disember. Bila dah sampai 8 atau 11 Disember ni, jangan gata-gata lagi lah nak sell. Kita dah ready untuk buy. So bila dah buy, sampai bila kita nak buy? Sampai 19 Disember lah. Masa buy ni, sekiranya ada signal sell, janganlah masuk. Fokus kepada buy. Itu je kegunaan cycle. Untuk senangkan kita punya kerja. Okey, contoh kat sini. Ada signal buy kalau kat sini. Buy lah kat support ni. Tapi nak buy ke? Sebab sekarang ni cycle ataupun arah masih menurun. Cycle masih menurun. So jangan buy lagi. Okey. So bila dah sampai ke 8 ataupun 11 Disember, bila dah sampai dekat support ni, dia hentam support 3674 lagi sampai due date, time tu nak buy boleh, tapi sedikit high risk lah. Ada kemungkinan momentum tu kuat lagi, hari Senin nanti dia sapu bawah dulu baru dia naik. Itu kena jaga-jaga lah. Okay, itu kalau yang nak ambil risk, buy hari Jumaat lah. Kalau yang play safe, kita nak buy hari Senin, kemungkinan kalau dia dah naik tu, kita dah terlepas lah. Itu antara risk ataupun faktor yang kita kena consider. Alright. So, macam itulah cara untuk menggunakan cycle ni. Alright. So, kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya dekat Telegram admin saya lah. Alright, insyaAllah dia akan jawab. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.